A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama insya-Allah di muka surat yang ke-135. Kita akan bersama-sama pada hari ini untuk mentadabbur daripada surah Al-An'am ayat 60 sehingga ayat 68 insya-Allah. Ayat 60 sehingga ayat 68. Jadi insya-Allah sebagaimana yang telah kita baca sebelum daripada ni, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan tentang sedikit tentang, iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala ni mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan, iaitu tak beritahu kepada kita semua. Jadi banyak sebenarnya perkara-perkara yang gaib ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengetahui perkara-perkara gaib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada padanya perkara-perkara yang boleh diberikan kepada atas permintaan orang-orang kafir. Maknanya orang-orang kafir ni yang Nabi dakwah mereka ni minta macam-macam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi beritahu mereka, aku ni adalah manusia, aku ni tak mampu untuk beri, aku ni tak ada kekuasaan untuk menyeksa kamu dan sebagainya, menurunkan azab dan sebagainya. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya beritahu kepada mereka. Sebab kalaulah Nabi ni mempunyai segala-galanya, dan kalaulah Nabi tahu perkara-perkara yang gaib, nescaya banyak benda lah selesai awal-awal kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita sini ialah bahawa dalam surah Luqman Allah Taala telah ceritakan, iaitu ada 5 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan, Allah Taala saja yang tahu. Jadi kita tengok pada ayat ni insya-Allah sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan perkara-perkara ini. Okey, jadi insya-Allah kita baca sama-sama daripada ayat surah Al-An'am ayat 60 insya-Allah hari ini sehingga ayat 68. Muka surat 135. Moga-moga semua kita insya-Allah boleh buka mushaf insya-Allah untuk sama-sama ni. Sebelum daripada tu, sebagaimana biasa, harapnya dapat beri feedback insya-Allah tentang suara dan juga tentang mutu video pada pagi ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma. Summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ayat tadi adalah ayat 60 yang saya bacakan tadi. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, jadi kita tengokkan bahawa surah ini adalah surah Makkiyah. Jadi surah Makkiyah, kita faham, kita tahu, kita selalu dengar bahawa fokus utama dalam surah Makkiyah ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak tekankan pasal pengenalan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita panggil ma'rifatullah, iaitu kenalkan manusia ni. Awak harus kenal Allah ni dengan betul. Bagaimana sifat Allah, bagaimana kuasanya, macam mana pengetahuannya bagaimana. Jadi Allah Ta'ala ceritakan dengan detail kan. Apa Allah Ta'ala sebut sini? Wahuwal lazi, dialah Allah. Tengok kan, ini adalah di antara perkara-perkara lagi yang kita katakan Allah Ta'ala memperkenalkan supaya kita ni tahu bagaimana Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni wahuwal lazi yatawaffakum bil laili, dialah yang mematikan kamu pada waktu malam. Kamu mati pada waktu malam, bukan maksudnya sini ialah ketika kita sedang tidur. Sebenarnya ketika kita sedang tidur, kita ni seolah-olahnya kita ni mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kan, makna orang tidur ni hampir macam orang mati lah kita kan. Bukan dia dengar apa pun, bukan dengar apa, tapi mati dia bukan mati sepenuhnya. Kalau kita katakan orang yang mati dengan orang yang tidur ni hampir sama, tetapi tidur ni dia baru hampir separuh daripada nyawa, yang seolah-olahnya macam tu kan, dia ambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili. Tengok Allah Taala dia mengambil seolah-olahnya macam mematikan kamu pada waktu malam ketika kamu tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan dia tahu apa yang jarahtum, ma jarahtum, iaitu apa yang jarahah ni asalnya maknanya luka, apa yang kamu lukai pada waktu siang. Tapi bukan sini maksud luka, tapi maksudnya lah dalam tafsir kata makasabtum, apa yang kamu usahakan. Maknanya seolah-olahnya apa yang kita buat atas muka bumi ni kan, kita bekerja ke, kita seolah macam kita melukakan sesuatu lah.
kita melukakan makanan sebab kita makan dia kan, kita melukakan dia tu kan. Kita pecah-pecahkan dia kan. Kita makan haiwan, kita makan daging, kita makan ayam dan sebagainya, itu kita melukakan. Kemudian banyaklah seolah-olah, jadi itu penggunaan perkataan yang macam Masya Allah kan, cukup macam terasa lah kan. Jadi apa yang kamu buat, maknanya itu kan, apa yang kamu buat pada waktu siang, Allah Ta'ala tahu, wa ya'lam, summa yab'atsukum fih, kemudian lepas daripada itu dia yab'atsukum fih, kemudian dia bangkitkan kamu. Bangkit sini maksudnya disedarkan kamu daripada tidur kan. Fihi iaitu fin nahar. Maknanya selepas kamu tidur waktu malam, kamu biasakan kamu dah bangun. Waktu pagi kamu dah bangun. Liyuqda ajalum musamma. Supaya apa? Supaya dengan begitu maka kamu ni akan melaksanakan, dia kata melaksanakan ajal kamu. Maknanya perkara begitu berlaku kan. Tidur bangun, sampailah kepada satu masa iaitu ajal musamma, iaitu ajal kita lah, ajal manusia kan. Summa ilaihi marji'ukum. Kemudian selepas itu kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bukan hanya kamu dikembalikan saja, bukan kembali balik kepada Allah, tak. Allah Taala akan beritahu kepada kamu, summa yunabbi'ukum, diberitahu kepada kamu, yunabbi' bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu lakukan. Jadi maknanya kan, atas ni kita hidup atas dunia ni, Allah Taala tahu semua. Tu kan Allah Taala gambaran kan. Allah Taala nak ceritakan kepada kita bahawa kita ni bangun, kita tidur, masa kita tidur kita tak sedar, Allah Ta'ala seolah macam matikan kita kan. Macam sleep lah, kita kata macam komputer kan, kadang-kadang kita sleep kan, kita tidur kan, dia tak bergerak lah kan, kita tekan, tapi bila ada lah perkara-perkara kan, bila kita tekan dia pun bangun. Jadi itu pusingan hidup seharian manusia. Allah Ta'ala nak cerita ni apa, dia tahu apa yang kita lakukan. Kemudian wahwal qahiru fawqa ibadi. Tengok kan, Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan dia. Qahir ni maknanya ialah al-musta'li. Musta'li itu maknanya tinggi, menguasai. Qahir maknanya apa, dia boleh buat apa saja dia nak. Jadi Allah Ta'ala kata wahwal qahiru fawqa ibadihi, di atas hambanya, maknanya dia menguasai ke atas hambanya. Apa benda dia nak boleh terjadi. Tak ada manusia, tak ada makhluk yang boleh menghalang manusia tu. Maknanya nak terjadi tak boleh. Tak. Bila Allah Ta'ala tetap macam tu, dia akan tetap terjadi. Jadi wahwal qahiru fawqa ibadihi, sifat Allah Ta'ala ialah qahir. Kemudian wa yursilu alaikum hafazah. Tengok, Allah Ta'ala kata dia mengirimkan ke atas kamu hafazah. Maknanya semasa kita hidup ni, dia kuasa, Allah Ta'ala nak tunjukkan dia ni berkuasa. Dan kemudian selepas daripada tu, semasa kita hidup ni, Allah Ta'ala hantar kepada kita malaikat yang bernama hafazah. Ada setengah ulama kata namanya hafazah, ada kata sifatnya adalah hafazah. Jadi itu tak apa. Yang penting situ ialah apa, yang al-muhim, yang penting tu ialah apa kan, iaitu adanya malaikat hafazah ni, maknanya penjaga, maknanya yang menjaga kita. Apa menjaga apa? Iaitu menuliskan segala. Kita panggil apa ni, roket, atik dan sebagainya. Itu adalah nama-nama yang ada disebutkan dalam Quran juga. Tapi di sini nama dia ialah hafazah. Sebab itulah setengah ulama kata ada satu malaikat nama dia hafazah, iaitu kerjanya ialah melihat apa yang kita buat, melihat apa yang kita lakukan. Jadi maknanya tak ada benda yang tak dicatatkan. Kemudian selepas daripada itu, hatta iza jaa ahadukum al-maut, sehingga apabila datang mati, kematian telah datang kepada dia. Jaa, datang. Ahadakum, baca baris atas tu, ahadakum. Jaa ahadakum. Kalau baca jaa ahadukum, dia jadi makna lain, berubah, bahaya tu kan. Jadi barisnya atas, ahadakum. Kemudian baca al-mautu, bukan al-mauta. Bukan dia datang kepada kematian. Sebab kalau baca baris atas al-mautu, al-mauta, maka dia akan jadi orang tu datang kepada kematian. Tak. Sekarang ni kematian datang kepada kita. Jadi Allah SWT gambarkan bahawa sebenarnya kematian tu ada, dah catat dah, ajalun musamma. Kemudian dia tu akan datang pada masanya, detiknya, saatnya, dia akan datang tu. Jadi dia bila datang, tawaffathu rusuluna, Allah Ta'ala kata pun, maka bila datang waktu dia, maka rusul kami itu maknanya malaikat kami, malaikat yang diamanahkan untuk mengambil nyawa. Kata-kata Israel lah kan. Jadi bila dia datang, maka malaikat kami tu akan tawaffathu, akan mematikan dia. Dah cukup tempoh masa. Kemudian wahum la yufarritun, dan kemudian Allah Ta'ala kata malaikat ni la yufarritun, mereka ni, yufarrit ni artinya ialah maknanya
tak lalai maknanya. Tak muqassir. Tak adalah maknanya terlambat 1 second ke, tak ada. Walaupun second, walaupun 0.00 second, dia tetap akan melaksanakan. Itu maknanya la yufarritun. Itu maksud yufarritun. Jadi artinya apa? Kematian kita, ajal musamma telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila datang time dia, maka dia akan datang, dia ambil nyawa kita, dia tak lalai pun. Tak boleh, tak makan rasuah, tak semua. Ini tak semua kan. Ini malaikat memang menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, la yufarritun. Kemudian summa ruddu ilallahi maulahumul haq. Allah Subhanahu Wa Taala kata kemudian kembalilah summa ruddu ilallah maulahum. Kemudian mereka itu pun dikembalikan kepada Allah. Maulahum, maula artinya malikuhum. Di sini di dalam ayat ni. Malikuhum artinya pemilik mereka. Sebab apa? Semua manusia tu dimatikan tu ke mana perginya? Dimatikan tu maknanya ialah bukannya tak ada, bukannya hilang, bukan terhapus jadi angin macam tu, tak. Tapi ruddu, mereka itu dikembalikan kepada Allah. Sebab apa? Allah itu maulahum. Maulahum al-haq. Tuhan mereka, pemilik mereka yang benar-benarnya. Itulah pemilik sebenarnya. Kalau atas dunia ni macam-macam Kalau orang hamba, dulu lah zaman ada hamba dulu, maka dia kata, oh ini pemilik dia. Pemilik ni adalah tokenya, tuannya. Kalau kita hari ni kan, kalau pekerja biasanya, oh ini pemilik dia. Ini macam-macam lah kan manusia ni kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata manusia ni akan dimatikan dan akan kembali kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala lah pemilik sebenarnya. Baru dia tahu ni nak lari ke mana kan. Tak boleh lari dah. Kemudian ala lahul hukmu. Allah Ta'ala kata jaga ala lahul hukmu, kepadanya lah penentuan. Lahul hukmu, hanya miliknya lah saja. Al hukmu maknanya keputusan. Maknanya bila Allah Subhanahu Wa Taala dah tetap dah macam tu, al qada dan qadar lah kita panggil kan, maka dia akan tetap berlaku. Bila Allah tetap macam tu, maka tetap akan berlaku macam tu. Tak boleh lagi, tak boleh lagi. Ala lahul hukmu, ketahuilah baginya lah saja penentuan, yang menentukan. Wa huwa asra'ul hasibin. Wa huwa asra'u, Allah Ta'ala kata al-hasibin, dan dia ni maha cepat. Asra', paling cepat. Al-hasibin, pengiraan. Allah Ta'ala nak kirakan kita boleh tak? Dalam masa nak hisap manusia semua ni dalam masa 1 second, tak sampai 1 second, boleh dengan kun fayakun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghisap manusia ni ambil masa. Kenapa? Nak beritahu kepada manusia kan. Telitinya Allah Subhanahu Wa Taala, dan di dalam sebuah hadis dijelaskan bahawa pengiraan semua manusia daripada permulaannya kepada akhirnya ambil masa setengah hari. 1/2 hari 1/2 hari. Maknanya separuh hari sahaja mengikut hari dunia. Mengikut hari dunia. Jadi mengikut hari dunia dengan hari akhirat ni berbeza jadi Allah SWT nak ceritakan bahawa dia teliti dan dia akan ceritakan semua, tapi cepat al-asra'ul hasibin. Kul. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu lagi kepada Nabi supaya katakan kepada siapa? Kata kepada orang kafir ni, orang tak nak beriman ni, katakan kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri. Ketika kamu bermusafir, keluar daripada tempat kamu lah kan. Sebab orang Arab kan banyak bermusafir, suka bermusafir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wahai Muhammad, siapa yang dapat menyelamatkan kamu daripada zulumatil barri wal bahri? Maknanya kegelapan daratan dan juga kegelapan al-bahri. Al-bahri itu maknanya ialah laut maknanya. Laut ni ada yang kata memang laut betul, ada yang kata iaitu kampung-kampung kalau kamu berada di tepi laut. Maknanya kalau kita kan berada di tepi laut pun, berada di tengah laut pun, kita ni sebenarnya tak selamat kan. Kalau Allah Ta'ala boleh kirimkan apa saja. Tepi laut kena tsunami, dalam laut kena gelombang kan yang dahsyat kan, taufan dan sebagainya. Di darat kena gempa bumi kan. Macam-macam boleh berlaku kan. Maknanya kan kena hujan yang lebat, kena flood, banjir ke dan sebagainya kan. Jadi semua benda tu boleh berlaku. Maknanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu dipanggil sebagai zulumat dipanggil situ. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tanya beritahu kepada Nabi, tanya mereka siapa yang dapat menyelamatkan. Kita tengok sekarang kan berlaku saja taufan kan, di Amerika ke di Filipina ke kan, selalu berlaku kan taufan yang datang kan. Bila taufan berlaku, siapa boleh menyelamatkan diri? Manusia berusaha habis-habisan kan nak tengok guna satelit, hanya boleh tahu sedang dia bergerak, tapi tak tentu juga dia bergerak pergi ke mana kan. Tiba-tiba bergerak lah. Kita tengok baru ni di New York kan, habis kan, air masuk dalam banjir kan. Sebab apa? Taufan. Taufan nama Ida, taufan apa kan, itu macam-macam lah nama-nama dia letak tu kan. Jadi maknanya sini ialah apa kan, siapa yang boleh menyelamatkan kamu
kalau Allah Ta'ala dah tetapkan ianya berlaku. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kat sini, iaitu dia kata apa? Tad'unahu, bila ianya berlaku ni, apabila kamu dah terasa bahawa tak ada yang selamatkan kamu, bila kamu ni dah terperak kan, kamu dah terpaksa dalam keadaan macam tu kan, kamu pun minta lah kepada Tuhan, kepada Allah lah, katakan tad'unahu, kamu pun minta kepada Allah. Tadarruan wa khufyatan, mereka ni dengan penuh rendah dirinya, dengan penuh khufyah kan, perlahan-lahan berbisik-bisik lah. Maknanya kadang-kadang tak nak cerita bisik-bisik kan, takut orang kata oh dia ni percaya pula. Jadi macam-macam lah keadaan yang Allah Ta'ala ceritakan. Oh, dalam keadaan mereka tadarru', rendah diri semua kan. Ni ketika datangnya seksa kan, datangnya malapetaka, datangnya bala. La in anjana min hazihi lanakunanna minasyakirin. Tengok kan manusia akan berkata apa? Manusia akan berkata, dia kata, kalaulah selamatkan kami. Anjana. Di sini ada dua bacaan di sini. Anjana ni. Yang pertama baca anjana. Ada yang baca anjaitana. Ada dua kiraat Ada dua kiraat sini. Kiraat yang pertama anjana. Itu perkara yang biasa kita baca kan. Ada kiraat juga baca dia anjaitana. Itu. Jadi ni doa mereka kan. Doa mereka ni mereka kata, ya Allah, kalau kau selamatkan kami, nescaya daripada min hazihi, daripada bala ni yang sedang berlaku ni, lanakunanna minasyakirin, nescaya kami akan menjadi orang syukur. Ni memang banyak kan tempat ayat Quran kita tengok kan, dalam laut ke, di atas darat ke, kalau kena saja manusia ni kena bala apa-apa, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan akan minta. Macam itulah kan, kita pun sama yang kita tengok apa yang berlaku sekarang kan dalam hidup kita. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata apa kalau diselamatkan, kulillahu yunajjikum minha. Tengokkan, katakan Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan dia, mereka ni, kamu daripadanya, daripada kegelapan tadi tu, daripada bala tadi tu, wa min kulli karpin, dan daripada semua perkara-perkara yang kamu tak suka, perkara yang kamu benci, perkara yang menyakitkan kamu, Allah Ta'ala yang menyelamatkan. Summa antum tusyrikun. Tapi tengok, kamu ni berdoa bukan main berdoa, tengok dah bila terkena, tengok bila selamat apa jadi? Allah Ta'ala selamatkan kamu. Kemudian bila selamat, tetap kamu ni tusyrikun. Summa antum tusyrikun, kamu tetap syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semula. Ini maknanya kan sifat manusia kan. Qul huwal qadiru ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum. Kemudian Allah Ta'ala beritahu ni, Allah Ta'ala ni mampu, boleh. Katakan wahai Muhammad, huwal qadir, Allah ni qadir. Yang tadi qahir, ini qadir, mampu. Yang tadi menguasai. Allah Ta'ala tu berada di atas kamu. Allah Ta'ala bukan tempat tapi maksudnya Allah Ta'ala tu menguasai kamu. Sekarang ni Allah Ta'ala mampu ala an yab'asa alaikum azaba, untuk mengutuskan kepada kamu azab. Azab maknanya bala. Allah Ta'ala boleh turunkan kepada kamu bala. Bala daripada mana? Bala daripada min fawqikum, daripada atas kamu. Arti daripada atas ni apa-apa saja kan, sama ada air hujan yang banyak ke, sama ada soihah ke, teriakan, tempikan kan, sebagaimana yang telah berlaku kan, Allah Ta'ala boleh kirimkan sebagaimana yang berlaku baru ni kan, di Mexico minggu lepas kan. Di Mexico, selepas daripada gempa bumi yang berlaku tu, tiba-tiba keluar cahaya yang terang benderang di langit kan, orang warna biru. Jadi saintis pun macam-macam lah, saintis akan carilah kan, ni sebab ni kan, mana nak refer kepada Allah SWT. Memang kan, Allah SWT menjadi sebab dan musabab kan. Tetapi bagaimana benda ni boleh berlaku? Jadi Allah Ta'ala tunjukkan bahawa dia boleh datang daripada atas kamu, min fawqikum au min tahti arjulikum. Allah Ta'ala kata, ataupun kalau taknya daripada bawah kamu, Allah Ta'ala boleh kirimkan azab. Macam mana? Bumi bergoncang kan. Jadi kalau dah bumi bergoncang, atas pun datang, manusia nak lari ke mana? Manusia ni memang duduk atas bumi kan. Mereka kata mereka larilah ke Mars ke mana lah kan, ke Marikh ke. Allah Ta'ala boleh matikan mereka kan, tercabut dah oksigen mereka tu mati kan, habislah oksigen tu, bocorlah sana sini kan, macam-macam Allah Ta'ala boleh buat. Jadi manusia ni kalaulah mereka ni merasa boleh menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah tanda kedegilan, itulah tanda syirik mereka tu, kalau mereka ni rasa mereka memang mampu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini, Allah Ta'ala boleh datangkan daripada atas, daripada bawah azab, au yalbisakum syi'a, ataupun boleh menjadikan kamu ni berpuak-puak kan, bergaduh-gaduh kan, macam-macam geruk jadi kan. Kemudian tu wa yuziqa ba'dukum ba'sa ba'd, dan kemudian kamu ni Allah Ta'ala mengenakan kepada kamu mengenakan kepada kamu ba'dukum ba'sa ba'd, iaitu sebahagian daripada kamu terkena
seksa daripada grup yang lain. Itu apa maksud sini? Ulama kata ialah, ulama tafsir kata, Jalalain kata ialah maksudnya mereka ini berperang sesama kamu. Tengok kan, berperang kan, berperang sejak daripada dulu lagi. Manusia tak pernah hilang peperangan kan, berperang saja. Berperang dengan tak betul, merampas kuasa lah, merampas tanah lah. Kita tengok kan penjajahan yang berlaku, penjajahan daripada barat menjajah negara-negara umat Islam dan juga bukan Islam lah kan, negara-negara Afrika ke negara Amerika Selatan ke negara Asia Tenggara ke negara ikutlah kan benua India ke, penjajahan berlaku. Penjajahan kerana apa? Adakah kerana kita ni kacau negara mereka? Tidak. Barat tak pasal-pasal kan datang ke negara kita, kemudian dia pun merampas kita, ambil suka-suka hati kan, macam tu. Jadi itu nama dia penjajahan. Sampai sekarang ada lagi negara-negara yang dijajah kan. Jadi nak menunjukkan bahawa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala kan menjadikan peperangan itu berlaku. Jadi Allah Taala boleh buat benda-benda ni semua kan. Jadi bukanlah peperangan itu salah kita kata kan. Tapi maknanya manusia ni memang tak hilang-hilang perangai untuk bergaduh, untuk mengacau orang lain, membuat kejahatan kepada orang lain dan sebagainya tu. Kemudian Allah SWT kata, unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Tengoklah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nusarrif. Nusarrif ni maknanya ialah nubayyin, maknanya menjelaskan. Tengok bagaimana Allah Taala menjelaskan ayat-ayatnya, semoga kamu ini akan dapat memahami. Ayat 66, wa kazzaba bihi qaumuk. Allah Taala kata, tengok kan, kaum kamu mendustai kamu. Mereka faham bahasa Arab, mereka tahu Quran, mereka kenal kamu ni orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang amanah dan sebagainya, tapi mereka mendustai kamu. Wa kazzaba bihi, mereka mendustai Al-Quran itu. Kazzaba bihi qaumuka. Qaumuka baca dengan bagi depan, maknanya kaum kamulah yang telah mendustai Quran itu. Wa huwal haqqu, sedangkan Quran itu betul. Benda yang betul. Kul lastu alaikum biwakil, katakan Muhammad, beritahu kepada mereka, aku ni tak ada kuasa apa-apa. Aku ni bukannya ada power nak boleh kirimkan kepada kamu. Maknanya tengok kan, ulang lagi kan. Sebab itulah selalu yang diminta oleh orang kafir tu kan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beritahu kepada mereka, aku ni tak ada kuasa untuk buat apa-apa kepada kamu kan. Aku ni bukanlah, aku hanya beritahu. Aku ni bukan wakil, tetapi aku hanyalah munzir, memberi peringatan saja. Kemudian Allah Ta'ala kata, likulli naba'in mustaqar. Ingat likulli naba'in mustaqar. Setiap satu berita, maknanya apa yang Nabi Muhammad beritahu tu mustaqar. Mustaqar maknanya akan tiba masanya, dia akan berlaku. Dia akan berlaku pada apabila tiba masanya. Mustaqar, itu maksud mustaqar. Jadi maknanya likulli naba'in mustaqar, setiap apa yang aku beritahu tu, yang Nabi beritahu kepada mereka, setiap apa yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita dalam Quran, semua tu akan ada masanya, dia akan berlaku. Cuma dia tak berlaku lagi kemungkinan, sebab belum tiba masanya lagi kan. Jadi mustaqar. Kemudian wasaufa ta'lamun, dan kamu nantinya akan tahu. Kamu nantinya akan tahu. Seterusnya ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagaimana perangai ni orang kafir ni dia buat. Antara perkara yang mereka buat ni, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak berceramah ke, nak bercerita ke apa kan, mereka ni akan memperolok-olokkan. Ataupun bila ada saja orang Islam, mereka akan memperolokkan. Sampai sekarang benda ni berlaku kan. Tapi zaman dulu tu yang berlaku tu lah di Kaabah tu kan, masalahnya kan depan Kaabah tu kan. Sekarang ni berlaku di zaman Nabi, sebab Kaabah tu pusat center katakan. Center di dalam masyarakat Mekah tu, apa-apa pergi di Kaabah lah, tapi pasar pun di situ, berhala pun di situ, semua berada semua di situ kan. Jadi mereka biasanya akan memperolok-olokkan Nabi, memperolokkan Quran, mempermain-mainkan Quran kan. Bila Nabi bercerita, bila Nabi berceramah lah kita kata kan. Jadi Allah SWT sebut sini, wa iza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Wahai Muhammad, kalau kamu tengok wa iza ra'aita, apabila kamu ni melihat allazina yakhuduna fi ayatina, mereka yang bergeluman, yang masuk, yang menceroboh masuk, yakhudunya, yang masuklah di dalam ayat-ayat kami itu, maknanya ayat Quran maksudnya mereka yakhuduna fi ayatina, mereka pun masuk buat apa? Mempermain-mainkan lah. Sebenarnya kan yakhudu tu bukan masuk saja, bukan sentuh saja, tapi sentuh, menyebutkan ayat-ayat kami ni, ayat-ayat Quran, dan mereka pun memperolokkan.
Kalau zaman sekarang memperolokkan Islam, memperolokkan orang-orang Islam kan, memperolokkan ajaran kita kan. Jadi orang kafir ada macam tu kan, perangai-perangai mereka kan. Itulah yang berlaku kan, buat kartun ke dan sebagainya kan. Kartun Nabi kan, dia boleh buat kan. Dan kartun pula tu bukan baik pula tu kan. Nak ceritakan kejahatan dalam bentuk yang jahat kan, yang untuk menghina, menyindir dan sebagainya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, apabila kamu jumpa orang macam ni, wahai Muhammad, yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum, maka arahan Allah Subhanahu Wa Taala ialah apa? A'rid, tinggalkan mereka, jangan duduk bersama situ. Tunjukkan kita ni bantah, kita boykot. Semalam ada cerita kan yang berlaku kan di satu gereja di India kan. Itu di mana ada semasa sembahyang tu, ni berita semalam saya baca kan. Jadi ada satu padri tu dia ceritakan maknanya satu padri tu dia hentam Islam dalam khutbah dia. Jadi adalah beberapa orang padri tu yang tak setujulah kan. Ini cerita padri kita bukan cerita orang Islam Kalau orang Islam sepatutnya tundukkan tanda protes, tunjukkan bahawa kita ni tak setuju. Tak adalah duduk dalam keadaan setuju kan. Nak protes ataupun kalau tak, Allah Ta'ala kata fa'arid kalau boleh lari fa'arid anhum, lari daripada mereka tu, jangan duduk bersama situ, hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sehinggalah mereka balik semula kepada cerita lain yang bukan cerita untuk mempersendakan Islam dan sebagainya tu kan. Bila mereka dah kembali semula balik, barulah kita boleh duduk bersama-sama untuk bersama-sama lah, berduduk bersama di situ. Wa imma, Allah Ta'ala kata cuma kat sini, wa imma yunsiyannaka syaitan, kadang-kadang ni kita lupa kan. Allah sebut sini menggunakan perkataan yunsiyannaka maksudnya ialah kamu ni dilupakan oleh syaitan. Bukanlah syaitan maksudnya berkuasa, tapi maksudnya bila sebut benda tak elok ni, ingatlah bahawa ya Allah, ansani syaitan kan, syaitan telah melupakan aku kan untuk buat benda ni dan sebagainya. Jadi Allah SWT kata, kalau Allah Ta'ala kata kalau kamu dilupakan oleh syaitan, iaitu apa? Berada di situ kan, tak lari-lari kan. Mereka ni dah lupa kepada ayat ni kan. Ayat ni menyuruh kita supaya lari daripada berada di situ bersama-sama. Jadi Allah Ta'ala kata, kalaulah kamu dilupakan oleh syaitan, fala taq'ud ba'da zikra, maka selepas daripada kamu dah ingat, maknanya tadi lupa, kau dah ingat, jangan duduk lagi. Maknanya bila dah ingat, ya Allah, aku ni duduk sini, bukan ke Allah Ta'ala larang, baru ingat. Dah 5 minit, dah 10 minit dah baru ingat. Pada masa tu lari. Allah Ta'ala kata, selepas ingat, fala taq'ud, jangan kamu duduk lagi. Selepas daripada dah ingat tu, ba'da zikra ma'al qaumiz zalimin, dengan orang-orang yang zalim. Jadi Allah Ta'ala panggilkan orang-orang yang yakhudu ni, orang-orang yang bercakap menghina agama, memperolokkan Islam ni, semua ni adalah semua orang zalim. Zalim mereka tu kan. Tu nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan kepada mereka ni supaya kita ni fahamkan bahawa itulah kezaliman sebenarnya kan. Itu kezaliman bukan menyeksa orang itu zalim juga, tapi ini zalim ni. Jadi ramai orang zalim atas dunia pada hari ini kan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Selepas daripada ni kan, apabila turunnya ayat ni, sebenarnya adalah para sahabat ni mereka pun susah hati. Sebab apa kan? Sebab masjid pada zaman Mekah itu saja Mekah masjidnya, Masjidil Haram tu kan. Jadi orang kafir duduk situ. Kalau macam tu, macam mana kami nak sembahyang? Sahabat kata kan, macam mana kami nak tawaf di situ kan? Sebab mereka pun ada di situ. Kalau kita lari kan, mereka memperolokkan Islam. Bagaimana? Apa jawapan? Jawapan dia ialah insya-Allah di muka surat 136 dalam sesi yang akan datang insya-Allah. Jumpa lagi, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.